Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam bab pengajian kita Nahu menggunakan table Nahu Al-Fatih. Okey. Kita dalam pengajian kursus 3 bulan Nahu dan juga Saraf untuk mempraktislah dalam masa yang singkat, kursus intensif bahasa Arab dalam waktu yang singkat, boleh membaca kitab Arab yang tidak mempunyai baris. Jadi alhamdulillah, sekarang kita refresh balik dalam level 3 Safhah Wahid wa Sab'in, Wahid wa Sab'un, muka surat 71 71 dalam bab hal. Kita akan kupaskan secara terperinci insya-Allah setakat mana yang Allah Taala beri kemampuan kepada kita. Kita akan huraikan dalam bab hal ini insya-Allah daripada awal sampai ke habis insya-Allah. Okey, dalam bab hal ni seperti mana yang kita tahu, dalam bab hal ini dia mestilah isim nakirah. Bab hal dia mesti isim nakirah. Apa maksud nakirah? Maksudnya dia tidak mempunyai baris. Muka surat 71. Hal adalah kalimat yang menerangkan keadaan. Hal mestilah berupa isim boleh, jumlah fi'liyah boleh, jumlah ismiyah boleh, zaraf boleh, jar majrur boleh. Okey. Itu dalam muka surat 71. Itu fakta yang diberikan tentang hal. Okey, bila sebut hal dia mesti isim nakirah. Okey, untuk mufrad lah isim nakirah. Kemudian bila sebut hal dia menerangkan situasi keadaan fa'il ataupun keadaan maf'ulun bih. Okey. Kita bagi contoh satu supaya nampak gambaran yang lebih jelas. Kita lihat contoh yang pertama, kita lihat apa dia? Qara'tu al-Qur'ana khashi'an. Okey. Nampak tak? Qara'tu al-Qur'ana khashi'an. Qara'tu apa? Qara'tu ini adalah fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Tu adalah dhamir mutaharrik, makna aku jadi fa'il. Okey? Jadi fa'il ini sebelum dia adalah huruf, mesti kena huruf mati. Asalnya qara'a. Tapi bila bertemu dengan dhamir mutaharrik, huruf terakhir fi'il, lam fi'il ni, huruf alif, hamzah ni mesti kena mati. Jadi qara'tu. Okey, asalnya ini mabni ala sukun fi'il madhi. Asal qara'a. Okey, ni fi'il madhi, qara'tu adalah fa'il dia. Jadi al-Qur'ana jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Kerana apa dia jadi maf'ulun bih? Kerana al-Quran adalah suatu benda yang dibaca ataupun benda yang kena baca. Jadi aku membaca Quran, Quran jadi maf'ulun bih. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang mengikuti kursus kita, sebenarnya ayat ini sudah lengkap. Okey? Ayat ini adalah sudah lengkap. Qara'tu sebab apa? Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Ayat sudah lengkap. Okey, yang menjadi masalahnya sekarang ini adalah khashi'an. Tak letak khashi'an pun tak apa. Contoh kita letak qara'tu al-Qur'ana. Aku membaca Al-Quran. Jelas. Habis. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, cukup. Tak, ayat ni dah lengkap. Jumlah tammah. Jumlah yang tam. Okey. Cumanya kita nak tambah lagi khashi'an. Sebab apa nak tambah khashi'an? Sebab apa nak tambah khashi'an? Sebab nak menjelaskan fi'il ni. Okey? Nak menjelaskan apa? Nak menjelaskan fi'il. Boleh Dia nak menjelaskan fi'il madhi ni. Jadi aku membaca Quran. Bagaimana membaca ni? Bagaimana baca? Oh, baca dalam keadaan khusyuk. Okey. Jadi maknanya khashi'an ini dia jadi apa? Dia jadi hal.
Kerana apa dia jadi hal? Kerana nak menceritakan situasi keadaan yang ada pada qara'a. Qara'a ni makna membaca. Bagaimana dia baca? Berbaca main-main ke, bergurau-gurau, membaca sambil tadabbur ke, membaca dalam keadaan khusyuk ke, membaca dalam keadaan khayal ke. Jadi maksudnya dia membaca dalam keadaan khusyuk. Nampak? Jadi khusyuk ini jadi hal. Okey? Inilah asas utama dalam pelajaran kita pada hari ini, menceritakan bab hal. Hal ini dipanggil juga sebagai apa hal? Hal adalah dipanggil sebagai umdah. Umdah. Apa itu maksud umdah? Umdah ini lawan dia adalah fadlah. Okey? Khasyian bukan umdah, tetapi khasyian adalah fadlah. Fadlah. Dia bukan umdah. Fadlah lawan dia umdah. Okey. Apa itu umdah? Umdah ni benda yang asas. Benda yang asas, yang wajib ada, yang perlu ada. Apa dia contoh umdah? Umdah ini contohnya khabar. Setiap mubtada' mesti kena ada khabar. Tak ada khabar tak lengkap ayat tu. Setiap fa'il mesti kena ada fa'il. Siapa yang tak ada fa'il, maka tak lengkap ayat tu tidak betul. Tak menjadi jumlah tammah. Inilah dipanggil umdah. Wajib ada dalam sesuatu ayat. Okey? Umdah sama ada khabar ataupun fa'il. Fadlah ni kalau tak ada pun tak apa. Dia sempurna. Contohnya qara'tul Qur'an. Aku membaca Quran. Sempurna. Tak perlu khasyian pun tak apa. Khasyian ni makna dalam hal keadaan khusyuk. Fadlah. Nak letak boleh, tak letak boleh. Nak letak, dia lebih kepada tabyin, menjelaskan. Ekstra lah, penambahbaikan lagi. Makna lebih menghuraikan tentang bagaimana situasi dia baca. Jadi fadlah ni ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Nanti kita akan bincangkan dalam ayat Quran, ada beberapa perkara yang hal dia tak menjadi fadlah tapi dia menjadi umdah. Hal dia tak menjadi fadlah tapi menjadi umdah. Apa maksud umdah? Kalau tak ada hal maka tidak jadilah ayat tersebut, tak tersampai maksud, tak tersampai objektif ayat tersebut. Okey? Nanti kita akan sebut lepas ni insya-Allah. Okey. Sekarang untuk pengenalan awal, tuan-tuan, puan-puan semua boleh faham maksudnya khasyian adalah isim fa'il. Isim fa'il dia hal, selalunya hal ni isim fa'il, selalunya ghaliban isim fa'il ataupun isim maf'ul. Dua tu. Ada juga datang hal bentuk masdar, ada juga hal datang berbentuk sirah-sirah yang lain. Tetapi yang selalu, yang ghalib kebiasaannya adalah isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ini isim apa? Adalah isim fa'il. Daripada khasya'a, yakhsha'u, khusyu'an. Khasyi'an adalah isim fa'il daripada khasya'a. Okey? Siapa yang mengikuti pengajian kita pada hari ini, okey, kalau ada apa-apa persoalan tinggalkan di ruangan komen. Ini adalah asas dalam bab hal. Okey, sebelum kita masuk yang lebih terperinci lagi lah. Kena ingat, kena salin umdah adalah satu benda yang mesti dalam ayat. Fadlah tak semestinya, ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Hal termasuk dalam fadlah. Selepas ini kita akan bincangkan hal, ada kalanya termasuk di dalam umdah yang mesti. Contoh kita bagi contoh ayat Quran yang hal mesti kalau tak ada hal maka tak tercapailah objektif hal tersebut. Contoh,
Okey. Dalam surah apa ni? Ini adalah dalam surah kita panggil surah Ad-Dukhan Ad-Dukhan. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Okey? Dalam surah Ad-Dukhan, juzuk yang ke-25. Kita boleh buka juzuk yang ke-25, 8 lai. 8 lai juzuk 25 Kita boleh buka 8 lai juzuk 25. Surah Ad-Dukhan. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma okey la'ibin. Nah, syahid kita di mana? Mautinus syahid ataupun tempat perbincangan kita sekarang di mana? Adalah di sini, la'ibin. Okey. Wa ma, tidaklah, khalaqna, kami menciptakan langit dan juga bumi, dan apa yang di antara keduanya. Tidaklah kami menciptakan la'ibin, main-main. La'ibin ni daripada perkataan la'iba yal'abu. La'iba yal'abu makna apa? Adalah bermain. La'ib adalah isim fa'il dia. Okey, la'ibin isim fa'il, makna bermain. Makna Allah Ta'ala tak ciptakan langit bumi ni main-main. Maknanya sia-sia. Ini jadi apa? Inilah jadi hal. Nampak tak? Inilah jadi hal. Tapi hal ni fadlah ke umdah? Dia adalah umdah kerana tidak akan tercapai objektif ayat ini kalau tak diletakkan la'ibin. Kita bagi tahu hal nak letak boleh, tak letak boleh. Kalau andai kata kita tak letak, Allah Ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi dan apa antara keduanya, tak tercapai objektif. Apa benda? Allah Ta'ala tak ciptakan tu, maksud tak ciptakan main-main sia-sia. Nampak Okey. Jadi di sini la'ibin adalah inilah kita maksud dia kalau tak ada tak tercapai objektif. Ini hal. Sebab apa la'ibin? Sedang bumi, langit, bumi dan apa yang antara keduanya banyak. Okey? Antara langit dan bumi ni banyak benda. Kemudian was-samawat ni jamak, langit-langit, sebab langit ada 7 lapis, jamak, plural Bumi pun ada 7 lapis juga, tapi dia letakkan plural. Dia letakkan singular. Di sini plural, di sini singular. Padahal ni pun 7 lapis langit, bumi pun 7 lapis. Di sini kena lihat tafsir lah. Kerana langit ni satu langit ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan jauh. Langit yang kedua nak pergi langit yang ketiga 500 tahun perjalanan jauh. Tapi antara bumi lapisan pertama nak ke lapisan kedua bumi, bawah bumi tak sejauh langit. Sebab tu dia letak ke singular. Okey. Jadi ni semua jamak lah. Ni semua adalah banyak lah. Wa ma bainahuma la'ibin. Jelas Kemudian kita lihat lagi dalam surah apa kita lihat? Kita boleh lihat dalam surah Allahumma salli ala Muhammad. Juzuk yang kelima, akhir sekali juzuk yang kelima. Okey. Juzuk yang kelima, akhir sekali. Nak ceritanya, dalam Quran ni ada juga digunakan sebagai umdah. Mesti kena ada, tak ada tak boleh. Okey. Apa dia? Wa idza qamu ila salati qamu. Ini sin kusala juzuk yang kelima, last sekali, muka surat terakhir 10 lai, yang terakhir sekali, ayat tengah-tengah Suratun Nisa. Okey. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Perbincangan kita di mana? Perbincangan kita adalah di sini, jadi hal. Nampak tak? Jadi hal. Okey. Sekarang ini kalau kita lihat, wa idza qamu ila sholati, apabila mereka orang-orang munafik. Ni cerita orang munafik ni. Apabila orang munafik mendirikan solat. Ila tak perlu terjemah lah.
Sebab apabila mereka nak mendirikan kepada solat. Jadi ila ni tak perlu terjemah. Dia memang wa idza qam, bila qama, okey, qama lepas ada ila makna menunaikan makna menunaikan. Qama ila makna nak menunaikan solat, apabila mendirikan solat. Cuma perbezaan dia, qama ni makna berdiri, bangun. Bila qama ila ni makna mendirikan dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya. Okey. Jadi di sinilah wa idza qamu ila solah. Apabila mereka nak menunaikan solat, orang-orang munafik ni, qamu, mereka mendirikan solat, bangun, mereka bangun berdiri, kusala, dalam keadaan malas. Kusala ni apa? Jamak kepada kaslan. Kaslanun seorang. Kaslan. Kaslan ni singular. Plural dia adalah kusala. Plural ni singular ni kaslanun. Kaslan. Kusala adalah plural dia. Ni singular. Okey. Jadi mereka bangun hal keadaan malas. Orang munafik semayang juga tapi semayang malam-malas. Tak bersungguh. Jadi di sini kusala ni hal dia bukan lagi fadlah tetapi dia umdah. Apa maksud fadlah? Fadlah kita bagi tahu hal tak payah ada pun tak apa. Apabila mereka nak mendirikan solat mereka bangun. Tak tercapai objektif dia. Jadi ada sebahagian certain ayat dalam Quran nak memberitahu hal ni kadang-kadang ada juga untuk umdah. Okey, untuk umdah. Jadi di sini kalau kita lihat apabila mereka bangun nak mendirikan solat, mereka bangun berdiri dalam keadaan malas. Oh, baru tercapai objektif nak bagi tahu orang musyrikin ni bangun juga untuk solat tapi bangun malas-malas, tak bersungguh. Di sini ni penting, walaupun dia hal, dia mesti kena ada. Kalau tak ada, tak tercapailah makna ataupun objektif ayat tersebut. Nampak Ini contoh yang kedua. Kita bagi lagi contoh yang ketiga. Okey? Quran kata apa? Wa khuliqal insan. Khuliqal insanu. Okey? Khuliqa ni apa? Khuliqa diciptakan. Fi'il madhi tapi madhi majhul. Okey? Madhi yang majhul. Makna diciptakan. Bila fi'il madhi majhul tak dapat tidak, dia bukan lagi kena ada fa'il. Bila majhul dia mesti kena ada naibul fa'il. Naibul fa'il adalah baris depan macam fa'il juga. Jadi di sini jadi naib fa'il. Okey, naibul fa'il. Maknanya diciptakan manusia. Ayat sempurna diciptakan manusia. Khuliqal insan wa khuliqal insan. Wa khuliqal insanu. Ayat sempurna. Ada fi'il majhul, madhi majhul, adanya naibul fa'il. Habis. Ayat jelas. Tapi tak tercapai objektif Quran. Kerana Quran nak sebut diciptakan manusia, hal keadaan. Mesti kena ada hal. Nak cerita manusia ni asal diciptakan lemah, tak ada apa-apa pun. Dia tak boleh pun nak makan sendiri, nak basuh berak sendiri, minum sendiri. Semua mak yang kena bagikan. Semua orang kena angkatkan dia beri makan. Orang angkatkan dia basuh kencing dia, basuh berak dia. Manusia ni diciptakan dha'ifa. Okey? Dha'ifa maksud apa? Ni dah hal. Dha'ifa. Dha'ifa hal. Inilah perbincangan kita pada hari ini. Pada tengah hari yang mulia ini, inilah perbincangan kita dalam bab hal. Inilah hal sebenarnya. Inilah hal. Tercapailah objektif Quran. Nak ceritanya manusia diciptakan hal keadaan dhaif. Tapi ni bukan isim fa'il ni, bukan isim maf'ul. Dha'ifa. Dhaif ni adalah sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ni makna orang yang lemah, orang yang dhaif. Tapi kadang-kadang digunakan sebagai hal. Okey. Tapi jaranglah. Yang banyak kalau kita nak buat ayat dalam bahasa Arab, perbanyakkan guna isim fa'il, isim maf'ul. Yang ni boleh juga, tak jadi masalah. Okey.
menggunakan sirah-sirah yang lain. Sirah tu maknanya bentuk-bentuk kalimah yang lain selain isim fa'il dan juga isim maf'ul. Jelas Khuliqal insanu dha'ifan. Okey. Lagi ini dha'ifan ni dia jadi umdah, bukan fadlah. Dia mesti kena ada, kalau tak ada tak tercapai objektif Quran. Quran nak bagi tahu manusia ni hebat macam mana pun, sebenarnya asal penciptaan dia lemah. Okey? Asal penciptaan manusia itu adalah lemah. Kemudian kita lihat pula yang seterusnya. Contoh terakhirlah daripada Quran. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Okey, jabbarina. Boleh kita boleh lihat Quran terjemahan dalam juzuk yang ke-19. Apa maksud jabbarin? Juzuk yang ke-19, 5 lai satu muka surat surah apa? Surah Asy-Syu'ara. Kita lihat juzuk 19. Mana 19? 5 lai satu muka Wa idza batashtum jabbarin. Ayat ke-130 surah Asy-Syu'ara. Apabila kamu menyeksa maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Okey. Apabila kamu menyeksa, menghukum, kamu menghukum secara kejam dan bengis. Jadi kita bagi tahu dulu sebelum ni kita belajar taukid Bila ulang dua benda yang sama maka dipanggil taukid Batashtum. Kita panggil taukid lafzi. Ulang dua perkataan yang sama. Tapi di sini walaupun dia ulang perkataan yang sama, dia bukanlah sebagai taukid lafzi. Tetapi dalam perbincangan kita sebelum ini, idza adalah syartiyah, ini adalah fi'il syarat, fi'il syarat, fi'il syarat, ini adalah jawab syarat. Okey? Jawab apa? Jawab syarat. Bila syartiyah mesti kena ada fi'il syarat, mesti kena ada jawab syarat. Sekarang dah lengkap. Fi'il syarat pun ada, jawab syarat pun ada. Sebab apa tak letak fa batashtum? Sebab apa tak letak fa batashtum? Tak letak fa. Kerana fi'il madhi tak boleh letak fa Fi'il madhi tak boleh letak fa kalau tak didahului oleh qad ataupun lam. Laqad, fa laqad. Baru boleh letak fa. Okey. Itu semua boleh rujuk ataupun boleh singgah di mana? Pusat Ilmu At-Taqwa di YouTube kami. Lihat dalam bab syartiyah, Pusat Ilmu At-Taqwa di YouTube kami, ataupun page kami, cari bahagian Adatus Syartiyah di page kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Okey. Nampak tak fi'il syarat? Jawab syarat. Dah lengkap dah. Tapi tak cukup. Dia mesti kena ada jabbarin. Makna apabila mereka menyeksa, maka mereka menyeksa. Menyeksa tu macam mana tu? Mesti nak cerita jelas. Ini objektif Quran, mesti kena ada hal. Ini adalah hal. Ini adalah kita panggil apa? Umdah, mesti kena ada. Kalau tak, kita tak tahu dia seksa macam mana. Dalam keadaan berhikmah ke seksa macam mana, kita tak tahu. Jadi jabbarin makna kasar. Kasar, keras. Jabbarin. Sebab apa yanun? Jabbarin hal ada yanun. Sebab ni tum. Tum ni ramai, kena ada yanun. Hal mesti nasab. Bila nasab ramai, kena yanun. Okey? Jelas Itu 3 perkara yang kita panggil hal pada ketika itu bukan lagi fadlah, tetapi dia umdah kerana dia memberi implikasi makna yang sangat penting di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu bila kita belajar bahasa Arab ini, seolah-olah kita telah tadabbur Quran. Sebahagian Quran kita telah tadabbur. Okey Kemudian kita lihat
contoh yang lain dalam Nahwu Fatih kita lihat dalam muka surat 71 ni, dia cerita apa? Okey, kita lihat qara'a al-Qur'anu khashi'an tadi. Kita ambil contoh yang lain pula. Qara'a Zaidun qara'a. Okey. Qara'a Zaidun ataupun at-talibu. Okey. Qara'a at-talibu. Al-kitaba. Okey. Mujtahidan. Mujtahidan. Nampak Qara'a fi'il madhi, okey, membaca. At-talibu adalah fa'il, adalah apa? Fa'il, okey. Al-kitaba dia kena baca jadi maf'ulun bih, okey. Mujtahidan, mujtahidun, wa dzaka mujtahadun. Okey, jadi mujtahidun. Mujtahidun isim fa'il. Jadi di sini isim fa'il ni mujtahidan. Jelas Boleh? Jadi di sini kalau kita lihatlah mujtahidan ni jadi isim fa'il, dia menjadi hal. Jadi sebenarnya ini kita panggil fadlah, kalau tak letak pun tak apa. Qara'a at-talibu al-kitaba. Pelajar telah membaca kitab. Membaca buku. Habis. Tapi baca buku macam mana nak menceritakan situasi keadaan membaca ni. Kita kata dalam bahasa English how. Kaifa. Bagaimana dia baca? Bagaimana dia baca? Oh, dia baca bersungguh-sungguh. Bukan main-main, bukan khayal, bukan sambil bergurau, bukan sambil bermain. Tidak, dia baca bersungguh-sungguh. Jadi inilah menceritakan tentang situasi fi'il, perbuatan tu. Jelas? Kemudian, kita nak bagi tahu dalam hal ni dia ada sahibul hal. Sahibul hal apa? Tuan punya hal. Sahibul hal tak dapat tidak mesti ma'rifah. Ini sahibul hal. Sahibul hal ni macam fa'il lah, sahibul hal. Sahibul hal. Tak dapat tidak, hal ni nak menceritakan hal siapa? Hal pelajar. Itu nama sahibul hal. Mujtahidan ni bersungguh-sungguh ni hal. Bersungguh-sungguh tu siapa yang sahib dia? Tuan punya hal ni siapa yang bersungguh-sungguh tu? Pelajar yang bersungguh-sungguh. Okey? Dari segi siapa yang bersungguh-sungguh adalah pelajar. Nak menceritakan situasi, hal situasi membaca. Nampak? Dia nak menceritakan situasi membaca, bagaimana dia baca. Dia baca bersungguh-sungguh tu. Nampak? Jadi hal dia mesti kena apa? Perlu kita ingat, perlu kita highlight kan. Hal mesti dia nakirah. Nakirah. Nakirah apa? Tak ada alif lam. Selalunya, kebiasaannya. Walaupun nanti kita akan sebutkan ada sikit-sikit lah yang mana dia ma'rifah. Sahibul hal dia mesti ma'rifah. Itu yang kita wajib kita set dalam pemikiran kita. Okey. Wajib kita set dalam pemikiran kita, hal mesti nakirah. Hal mesti apa? Mesti nakirah. Manakala sahibul hal mesti ma'rifah. Bila ma'rifah kena ada alif lam lah. Ada alif lam lah bila sahibul hal tu ma'rifah. Sebab kita nak tahu siapa yang baca bersungguh-sungguh. Pelajar. Pelajar mana? Tak tahu letak alif lam. Pelajar itu tu. Makna khusus lam. Kalau tak letak at-talibu pun boleh. Kita letak Zaidun. Boleh juga. Zaidun. Boleh. Sebab apa Zaidun boleh? Sebab Zaidun pun sahibul hal. Dia pun ma'rifah. Sahibul hal mesti ma'rifah. Zaidun nama orang. Zaid. Mesti kita tahu Zaid yang ni. Okey. Hal mesti nakirah. Nampak tak ada alif lam ni? Tak ada alif lam. Nampak tak ada alif lam Jelas. Itulah perbincangan kita dalam bab hal. Okey. Kemudian kita cerita pula kalau dia dua orang. Nampak Kalau dia dua orang. Kita letak apa tadi? Contoh kita letak qara'a al-muallimu. Nampak tak? Al-muallimu. Makna guru. Al-muallim ni makna apa? Guru. Muallim membaca kitab bersungguh-sungguh. Kita kalau dua orang guru membaca kitab bersungguh-sungguh, nak buat macam mana? Qara'a juga sama.
Tak boleh qara'a, tak boleh. Qara'a. A ni pendekkan, tak boleh panjang walaupun dua orang sebab dia di awal ayat. Okey. Al-muallimu. Al-kitaba. Kitaba. Ini bukan al-muallimu dua orang, tambahlah alif nun, jadi fa'il. Kan fa'il tu marfu', bila marfu' dengan alif nun, mu'allimani. Okey. Sini kita tak boleh bubuh qara'a tau, tak boleh bubuh qara'a ada alif. Ada alif mati qara'a, ataupun kita nak pendekkan cerita macam mana? Kita bubuh ni, panjangkan. Qara'a. Nampak? Bagi jelas Qara'a. Sebab apa ada alif ni? Sebab dua orang. Tak boleh. Dia awal ayat kena letak macam ni ya. Awal ayat kita kena ingat sama ada qara'a atau qara'at. Dia tak boleh qara'u, qara'a, qara'u, qara'na. Tak boleh awal ayat, tak boleh. Awal ayat tak boleh. Dia sama ada tentukan dia muzakkar muannas. Tetap mufrad, letak mufrad satu je. Tak boleh qara'una, tak boleh. Tak boleh tetap qara'u, tak boleh. Yaqra'una. Dia kena letak yang mufrad qara'a ataupun qara'at. Kalau perempuan al-muallimah qara'at. Okey. Hal nak letak macam mana hal? Hal ni kena letak kalau seorang al-muallimu mujtahidan, kalau dua orang mujtahidaini. Jelas? Mujtahidaini. Ini jadi hal. Ini jadi hal ni. Sebab apa jadi hal? Dia hal kena nakirah, tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Kemudian sebab apa tak dia kata nasab hal? Ialah nasab tapi dia tasniah alif nun dua orang. Tasniahnya dengan ya nun tadi berbaris bawah. Jelas? Okey. Kalau ramai guru-guru, macam mana nak buat? Kita buatlah ayat. Qara'a sama juga bukan qara'u, bukan. Qara'a juga sama. Al-muallimuna. Al-muallimuna. Nampak? Al-kitaba. Sini nak letak apa ni jadi sifat? Mujtahidaini. Tak boleh sebab dia ramai. Jadi mujtahidina. Mujtahidina. Nampak? Qara'a al-muallimu satu orang. Jadi bila hal mujtahidan. Al-muallima ni dua orang. Ini jadi fa'il semuanya jadi fa'il. Jadi dua orang mujtahidain. Mana nasab? Dia tak boleh nasab dengan fathah sebab dia tasniah dalam pada mahal, pada tempat nasab. Jadi dia kena tak ya nun tadi berbaris bawah. Kalau ramai al-muallimuna, sebab apa tak al-muallimina? Al-muallimuna sebab dia fa'il. Fa'il tu mahal, tempat apa? Tempat marfu'. Bila marfu' dengan waw nun jamaknya. Lebih tiga orang ke atas. Mujtahidina. Sebab apa tak nasab dengan fathah? Sebab dia ramai nasab dengan ya nun tadi berbaris atas. Ni nun baris bawah. Nampak? Mujtahidina. Ni mujtahidain. Ini semua jadi hal. Mengikut kepada sahibul hal. Mana sahibul hal? Al-muallimu. Mana mujtahidaini? Sebab apa? Mana sahibul hal? Al-muallimah ni. Dua orang. Mujtahidina. Mana sahibul hal? Waw nun. Waw nun. Apa nama ni? Al-muallimuna. Nampak tak? Jadi bila mana di sini mufrad, sini mufrad, okey? Sini juga mesti mufrad. Mujtahidan dengan nasab. Bila di sini dengan alif nun, di sini mesti dengan ya nun sebab di sini rafa', di sini nasab. Di sini dengan waw nun sebab dia rafa', marfu' jadi fa'il, di sini dengan ya nun sebab dia jadi nasab, dia jadi hal. Tapi ramai. Boleh jelas Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tulisan setakat ni jelas kot Kalau ada apa-apa kemuskilan dah mula pecah dah tulisan. Tak apa, kita cuba setakat yang terbaik lah, ya. Tulisan dah mula pecah Tulisan dah mula pecah. Tapi insya-Allah kita cuba yang terbaik. Setakat ni boleh jelas apa yang kita ceritakan tentang dalam bab hal.
Okey, tulisan jelas? Kalau jelas, tuliskan jelas supaya kita semua kita dapat tahu kita nak padam ni. Selepas ni kita akan padam insya-Allah selepas minit lagi. Okey. Boleh ikuti kita tak ada apa-apa masalah setakat ni. Yang perlu kita tahu hal ni apa? Hal ni mana dia how, bagaimana. Okey. Bagaimana contohnya di sinilah. Bagaimanakah muallim tu, guru tadi membaca kitab? Oh, dia bagaimana baca kitab nak mensyarahkan, nak menafsirkan fi'il tadi. Jadi kita sebutlah dia baca kitab ni dalam keadaan dia khusyuk atau dalam keadaan dia bersungguh-sungguh. Okey. Okey Kemudian kita lihat yang seterusnya. Dalam Quran banyak tau. Dalam Quran kita boleh lihat dalam surah apa dalam Quran? Kita boleh lihat dalam surah An-Naml. An-Naml juzuk yang ke-19, 8 lai 8 lai juzuk 19. 8 lai satu muka, 8 lai satu muka surat. Okey. Kita akan jumpa apa di sana? Okey. Di sana kita akan jumpa dia akan tulis apa tau dalam Quran, dalam surah An-Naml. Fatabassama dhahikam min qawliha. Okey. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum tau. Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama. Nabi Sulaiman tersenyum. Jadi dia tersenyum. Mana? Ini fi'il madhi. Mana fi'il madhi Sebab apa? Sebab di akhirnya adalah fathah. Okey, fi'il madhi dah tu. Kemudian mana fa'il? Fa'il dia dalam ni dhamir huwa. Itulah jadi fa'il. Okey. Ini jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Dhahikan. Dia ketawa akan orang, dia tersenyum akan ketawa. Jadi tak kena. Di sinilah hal. Dia tersenyum ada keadaan ketawa. Di sini adalah hal. Okey? Bagaimana dia senyum tu? Senyum dalam keadaan ketawa. Maknanya senyum yang sungguh-sungguh lah. Kita boleh lihat juzuk surah Asy-Syu'ara, surah An-Naml. Juzuk yang ke-19. 8 lai satu muka surat. Kita tengok apa terjemah dia. Kita lihat Quran, buka Quran. Ayat ke-19 surah An-Naml, iaitu Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa. Ketawa. Hal keadaan ketawa. Kerana mendengar apa? Perkataan semut. Semut bercakap. Bagi tahu sahabat-sahabat dia masuk rumah masing-masing, lubang masing-masing sebab Nabi Sulaiman dan tentera dia datang. Ini ayat dia. Okey. Dhahikan ni jadi hal lah. Kalau tak letak dhahikan pun boleh fatabassama. Nabi Sulaiman tersenyum. Tapi nak menjelaskan senyum tu macam mana? Ketawa. Okey. Jelas Di sini ayat Quran kita tak boleh buang lah. Sebenarnya tak boleh buang lah Okey. Jelas? Tulisan masih pecah lagi? Tulisan masih pecah? Boleh bagi tahu kepada kita cuba setakat mana yang boleh lah. Supaya tidak pecah tulisan tadi. Okey. Kemudian
kita boleh lihat dia boleh menjadi, kita panggil hal, sama ada hal kepada siapa? Hal kepada fa'il ataupun hal kepada maf'ul. Boleh? Okey. Macam mana tu? Kita bagi contoh supaya jelas. Laqitu Abdullah. Okey. Aku berjumpa dengan Abdullah. Ini aku. Aku. Ini adalah maf'ulun bih. Okey, laqitu. Laqitu makna apa? Aku bertemu. Ini fi'il. Ini fa'il. Ini maf'ulun bih. Jelas ini maf'ulun bih. Ini mudhafun ilaih. Okey. Aku bertemu Abdullah. Sekarang kita nak letak hal di mana? Hal nak kata aku hal. Ya, kita letak laqitu Abdullah. Okey. Rakiban. Rakiban. Aku menemui Abdullah hal keadaan dia menunggang. Nampak? Di sini rakiban menjadi hal. Hal kepada siapa? Kepada Abdullah. Jadi ini kadang-kadang boleh ragu juga. Dia boleh kata rakiban ni adalah hal kepada laqitu tu ni. Mana aku bertemu. Aku bertemu dalam keadaan menunggang, aku bertemu Abdullah. Ataupun aku bertemu Abdullah dalam keadaan Abdullah tu menunggang. Jadi di sini confuse. Menimbulkan confuse. Tak nak menimbulkan confuse ni, kita padam rakiban. Kita padam rakiban, kita buat ayat tambah dhamir. Nampak? Wa ana rakibun. Wa huwa rakibun. Nampak? Jadi di sini ini dipanggil waw hal. Sekejap kita sebut ini dipanggil waw hal. Aku bertemu dengan Abdullah hal keadaan aku menunggang, makna jelas. Ini hal ni kembali kepada tu. Sahibul hal tu. Aku bertemu Abdullah dalam keadaan dia menunggang. Ini ana mubtada' raqibun khabar. Ana mubtada' huwa mubtada' raqibun khabar. Jumlah ismiyah menjadi hal kepada Abdullah sebab dia huwa. Huwa kembali pada Abdullah, ana kembali kepada tu. Sahibul hal. Boleh faham Dia macam susah tetapi tak susah sangat. Perlukan kepada renungan sungguh-sungguh supaya kita tidak tersalah. Boleh? Kita tengok ayat Quran lagi yang hal. Yang hal mufrad lah. Okey. Apa dia? Yursilis sama. Yursilis samaa alaikum midraran. Di sini hal ni. Di sini hal. Okey. Kita buka dalam juzuk surah An-Nuh, juzuk yang ke-29. 5 lai. Tepat juzuk 29, 5 lai tepat. Kita lihat di sana apakah maksud midraran. Midraran ni tak salah berturut-turut tau. Okey. 5 lai. Boleh buka? Juzuk 28, 29, 5 lai. Okey, nampak tak?
yursilis samaa alaikum midrara, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang lebat daripada langit kepadamu. Midraran makna yang lebat daripada langit. Okey? Yang lebat Allah Taala turunkan hujan daripada langit. Nampak tak? Nak menceritakan situasi bagaimana Allah Taala turunkan hujan. Ini adalah hal menceritakan situasi bagaimana Allah Taala turunkan hujannya. Bagaimana turun hujan bukan sikit-sikit, bukan renyai-renyai tapi lebat. Nampak tak? Ini berkat istighfar lah. Bila kita istighfar banyak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan hujan, tidak berlaku kemarau. Okey? Jelas? Boleh Contoh lagi. Apa lagi? Contoh lain? Qala Rabbi lima. Dia berkata, wahai Tuhanku, lima hasyarutani. Nampak? Hasyarutani. Hasyartani. Di mana halnya? Di sinilah hal. Sebab apa hal ya? Wahai Tuhanku, kerana apakah hal keadaan kamu membangkitkan aku? Nampak tak? Lima hasyarutani. Lima hasyarutani a'ma. Bukan hasyarutani itu jadi hal. Ni salah ni. Sebab apa? Ini PL dan juga fa'il. Macam mana boleh jadi hal? Lima. Kerana apa kamu bangkitkan aku? Itu bukan hal, ni PL fa'il. Hasyar PL madhi. Ta kamu. Ni tu aku. Kamu ni Allah Ta'ala dah. Kerana apa kamu bangkitkan aku? A'ma. A'ma ini adalah jadi hal. Dalam surah apa ni? Dalam surah Taha tau. 9 lai 1 muka juzuk yang ke-16. 9 lai 1 muka ke? 9 lai 1 muka juzuk yang ke-16. Surah Taha ayat 125. Qala rabbi lima hasyarutani a'ma. Orang kafir kata, wahai Allah, wahai Tuhanku, kerana apakah kamu bangkitkan aku dalam keadaan aku buta? Bangkitkan aku hal keadaan aku buta. Sebab apa? A'ma ni bukan a'mi a'ma. Hal keadaan buta. Buta ini adalah menafsirkan, menghuraikan bagaimana dibangkitkan. PL ni. Kamu bangkitkan aku. Bangkit macam mana? Dalam keadaan cergas, dalam keadaan apa? Keadaan buta. Bukan dalam keadaan celek. Ini hal menceritakan situasi PL. Nampak? Boleh Jelas? Lagi dalam Quran apa? Hal ni banyak ya dalam Quran. Boleh lihat. Apa lagi? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna nafi dinillahi afwaja. Okey? Afwaja. Nampak? Yadkhuluna wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja ni jamak kepada faujun. Faujun ni plural dia, singular dia Plural dia afwajan. Mereka masuk fi dinillah dalam agama Allah afwajan. Hal keadaan berbondong-bondong. Satu grup berbondong-bondong orang masuk, ramai. Okey? Jadi ini hal menceritakan tentang apa afwajan ni? Menceritakan dia hal kepada siapa? Kepada yadkhuluna fi'il. Dia nak huraikan orang masuk agama Allah ni macam mana? Masuk pelan-pelan ke masuk main-main ke tak? Masuk beramai-ramai tu, berbondong-bondong. Siapa sahibul hal? Tuan yang berbondong-bondong ni siapa? Ini dia, hum. Dalam ni hum. Ni orang-orang kafir ni masuk agama Allah, masuk Islam ni berbondong-bondong. Ni dhamir dia hum, ni sahibul hal. Dia ma'rifah lah sebab dia dhamir memang ma'rifah ya.
Okey. Jelas. Itulah contoh-contoh dalam Quran ni, banyak lagi sebenarnya tak boleh kita nak ungkapkan di sini ya. Sekadar secebis ni, mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita insya-Allah. Okey. Kemudian yang seterusnya kita lihat apa lagi? Contoh-contoh ayat Al-Quranul Karim. Contoh-contoh ayat Al-Quran kita boleh buka dalam surah Al-Qasas ayat 21. Suratul Qasas ayat 21 apa nama ni? Tiga lai lah. 3 lai juzuk yang ke-20. Juzuk 20, 3 lai ayat bawah sekali 3 lai juzuk 20 ayat bawah sekali. Suratul Qasas ayat ke-21. Okey. Quran kata apa? Sebelum daripada kita tengok suratul Qasas tadi, kita lihat dalam bab hal ni terbahagi kepada 3. Okey, 3. Mesti kena ingat Yang pertama dipanggil sebagai mufrad. Nahu Fatih muka surat 71, mufrad. Yang kedua dipanggil sebagai jumlah. Okey. Yang ketiga dipanggil sebagai syibhul jumlah. Okey. Apa maksud mufrad? Mufrad bukan maksud mufrad tasniah jamak tu, bukan. Mufrad maksudnya adalah lawan dia adalah dia bukan jumlah. Dia apa? Dia bukan jumlah. Mufrad ni makna bukan jumlah. Jadi mufrad lawan dia adalah jumlah. Mufrad lawan dia jumlah. Bukan mufrad tasniah jamak Dia terbahagi kepada 3 jumlah pula. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah. Syibhul jumlah ni jar majrur dengan mudhaf ilaih yang kita bincang berapa kali dah kita ulang dalam bab-bab yang sebelum ni Okey. Sekarang kita nak bincang dalam bab mufrad ni dulu. Dalam Quran ni banyak dalam bab mufrad ni. Apa dia di antaranya? Mufrad. Mufrad ni makna hal tu bukan jumlah, dia datang satu kalimat. Mufrad tu satu kalimat, bukan jumlah. Fa kharaja minha khaifan yataraqab, suratul Qasas Nampak tak? Fa kharaja. Kharaja dia keluar. Minha. Ni tak salah ayat Nabi Musa ni. Cerita Qasas cerita Nabi Musa huwa. Kharaja fi'il madhi, dalamnya dhamir huwa. Huwa kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa keluar daripada satu negeri satu negara. Mesir ke apa, dia keluar. Khaifan, dalam keadaan dia takut. Khaifan ni apa? Isim fa'il daripada khafa. Khafa, yakhafu, khaufan fahuwa khaifun. Khaifun isim fa'il. Isim fa'il. Dia jadi hal. Okey? Ini jadi hal. Isim fa'il Jadi kan Nabi Musa ada lempang satu orang, bangsa Qibti, bangsa Fir'aun. Sampai mati dia. Mati. Nabi Musa pun lari takut. Keluar daripada bumi Mesir dalam keadaan takut ni. Takut. Okey, yataraqab. Dia mengintai-ngintai ada tak orang ikut dia. Okey. Khaifan yataraqab. Okey. Nak bagi tahu di mana khaifan ni. Nampak tak? Dia satu orang je. Sahibul hal dia seorang. Siapa sahibul hal? Ni dia. Sahibul hal. Huwa ni. Huwa. Khaifan tak ada alif lam. Tak ada alif lam, kemudian dia nasab. Itulah hal. Okey. Jelas. Itu contoh mufrad Ni mufrad nampak? Sebab dia huwa, tamil mufrad. Bukan mufrad huwa tu, dia satu kalimah. Dia tak jumlah. Jelas Ada apa-apa persoalan, tinggallah di ruangan komen. Kita dapat share bersama-sama. Dapat berkongsi bersama-sama insya-Allah.
Seterusnya, kita nak lihat apa lagi contoh ayat Quran. Okey. Fa in khiftum wa arsalnaka lin-nasi rasula. Okey. Dalam suratul Nisa. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Suratul Nisa ayat 79 Ayat ke berapa? 79. Ini jadi maf'ulun bih pula. Tadi fa kharaja. Kharaja dalam tu dhamir huwa jadi fa'il. Ini maf'ulun bih. Apa dia? Fa idza khiftum. Fa idza khiftum. Bukan fa idza khiftum. Apa kita sebut tadi? Wa arsalnaka lin-nas. Arsalnaka. Nampak tak arsalnaka lin-nasi rasula. Di mana kita nak kata hal? Di sinilah hal, nampak tak di sini hal? Hal kepada siapa? Kepada maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih dia? Ini dia ha, ka. Nampak? Arsal adalah fi'il madhi. Boleh? Na adalah fa'il. Okey? Ka adalah maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Jadi kami ni Allah Taala. Na ni. Arsalna. Na ni Allah Taala kami. Kami tu Allah Taala. Allah Taala menjadikan kamu hal keadaan kamu adalah rasul. Okey, kepada manusia. Rasulan ni adalah di'arabkan sebagai hal. Hal keadaan kamu menjadi seorang rasul. Okey. Contoh yang lain. Ini maf'ulun bih. Contoh yang lain maf'ulun bih. Apa contoh yang lain? Boleh. Wa atainahul hukma sabiyya. Ini surah surah An-Nisa juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga 7 lais muka 7 lais muka ataupun surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-12, surah Maryam juzuk yang ke-16. Surah Maryam wa atainahul hukma sabiyya. Okey. Nampak wa atainahul hukma sabiyya. Wa atainahu. Atai ni maknanya fi'il madhi. Na fa'il. Na ni fa'il. Hu ni adalah maf'ulun bih. Makna kami berikan kepada Nabi Isa al-hukma. Maf'ul yang kedua. Kami berikan kepada Nabi Isa kebijaksanaan. Sabiyya. Hal keadaan. Sabiyya ni hal keadaan dia masih baby. Hal. Nampak hal keadaan. Kan Nabi Musa boleh Nabi Isa ni bukan Nabi Musa, Nabi Isa. Kan Nabi Isa boleh bercakap ketika kecil. Sabiyan hal keadaan dia kecil, boleh bercakap. Okey. Mana sahibul hal boleh jadi fa'il, boleh jadi maf'ul. Ini maf'ul tadi maf'ul. Dia mana sahibul hal dia? Sahibul hal dia ni. Hu ni jadi maf'ul. Inilah pelajaran nahwu kita untuk menguatkan kefahaman kita terhadap tafsir Al-Quran, memahami ayat-ayat Quran dan juga yang ibarat struktur dalam bahasa Arab. Ini semua memudahkan kita untuk kita faham. Okey, bila kita mahir dalam nahwu dan juga soroh, terutama dalam bab kita bincangkan hari ini iaitu dalam bab hal. Okey? Kemudian hal ini kebanyakan yang kita bagi tahu tadi datang dalam bentuk isim fa'il dan juga isim maf'ul. Itu kebiasaannya ya. Kebiasaannya.
Cuma kadang-kadang dia datang selain daripada isim fa'il, isim maf'ul. Kadang-kadang. Okey. Tapi selalunya datang dalam bentuk sirah. Sirah apa? Isim fa'il dan juga isim maf'ul. Tapi dalam Quran banyak juga yang datang dia bukan dalam keadaan isim fa'il, isim maf'ul. Contohnya. Alladzina yunfiquna amwalahum. Okey. Sirran. Sirran ni diam-diam. Wa alaniyatan, dan juga terang-terangan. Nampak? Terang-terangan. Secara diam-diam, secara terang-terangan. Nampak? Ini hal ni. Yang mana yang katakan hal tu? Yang mana yang dikatakan hal? Hal tu ni lah, sirran ni hal. Ini pun hal alaniyah ni. Nampak? Mana sahibul hal? Siapa yang terang-terang? Siapa yang secara diam-diam? Kita nak tahu juga ada siapa yang terang-terang, siapa yang diam-diam. Siapa sahibul hal dia? Sahibul hal dia adalah dalam ni. Hum. Mereka menginfakkan hal keadaan diam-diam dan juga secara terang-terangan. Okey. Boleh diletakkan masdar. Sirran alaniyatan. Okey. Jadi bila letakkan masdar, dia tak perlu kena sama dengan ni. Dia tak boleh letak kalau letakkan masdar, dia tak boleh kena ikut dhamir hum juga, tak boleh. Kena ada ya nun, tak boleh. Ada ya nun. Wa alaniyah apa? Dia tak boleh sebab dia masdar. Yang kata dia kena ikut. Kalau dia hum, contoh hum yang kita bagi tahu tadi apa? Mujtahidina. Jadi hal. Kalau dia sahibul hal, kalau hum jadi mujtahidina. Kalau huma jadi mujtahidaini. Nampak? Kalau hum mujtahidina, ini untuk isim fa'il, isim maf'ul. Kalau datang dalam bentuk masdar, dia tak perlu ikut sahibul hal punya dhamir. Tak perlu ikut tak perlu sama dengan sahibul hal punya dhamir. Jelas? Mana tak perlu letak ya nun lah, tak perlu letak ya nun. Fathah macam biasa. Kalau dia ini adalah masdar ataupun selain daripada isim fa'il, selain daripada isim maf'ul. Okey? Contoh apa lagi? Fa in khiftum. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Nampak? Fa in khiftum, jika kamu takut. Sembahyang khauf dalam peperangan. Jika kamu takut, maka farijalan, rijalan, aw rukbanan. Sembahyang dalam keadaan apa? Rijal, berjalan ataupun menunggang. Dalam juzuk yang kedua 9 lai. Boleh tengok juzuk kedua 9 lai, surah Al-Baqarah, ayat atas. Apa dia? Mana dia? Fa in khiftum farijalan, ayat 239. Jika kamu takut bahaya, solatlah sambil berjalan kaki. Farijalan ni makna berjalan kaki, hal keadaan kamu berjalan kaki. Au rukbanan, ataupun sembahyang dalam keadaan di atas kenderaan. Okey. Mana jika kamu takut, tak boleh sembahyang betul-betul rukuk sujud macam biasa, sembahyang berjalan pun boleh ketika dalam peperangan. Farijalan. Ini tum. Nampak tak? Ini tum. Sepatutnya di sini apa? Rijalin. Sepatutnya apa? Rijalin. Contoh.
Tapi dia tak boleh dia kena ada fathah. Dia hal. Walaupun tum. Walaupun dia jamak. Dia jamak sebenarnya tak perlu rijalin pun tak apa sebab dia jamak. Rijal ni makna jamak. Okey? Berjalan kaki, hal keadaan berjalan. Ni bukan jamak ni tau, tapi dia masdar. Farijalan, berjalan kaki. Masdar. Rukbanan ataupun menunggang kenderaan. Semayang di atas kenderaan pun boleh. Kita dalam mazhab Syafi'i semayang sunat atas kenderaan. Boleh naik kereta sambil semayang duha. Naik motor sambil semayang duha boleh. Yang penting ada wuduk lah. Tak ada najis apa-apa kat badan boleh. Tapi semayang fardu tak boleh atas kenderaan. Tapi dalam peperangan situasi ni boleh. Okey, situasi ni boleh. Nampak tak kita nak bagi tahu apa ni jadi hal ni? Ni hal. Nampak tak? Itu semua hal. Boleh? Ni hal. Nampak Dia tak letak, walaupun domir tum tu dia tak letak pun domir tum. Dia tak letak pun domir yang ada ya nun. Jamak tak ada sebab dia masdar. Okey. Jelas Kemudian sekarang ni kita nak masuk pula dalam bab domir. Dalam bab jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kita tengok dalam Nahwu Fatih ni. Nahwu Fatih dia ada sebut jumlah. Ada jumlah yang berbentuk jumlah fi'liyah, ada berbentuk jumlah ismiyah. Muka surat 71 kita lihat. Contoh dia bagi apa di sini contoh. Tadi bab mufrad dah selesai dah. Mufrad satu kalimah bukan jumlah. Sekarang dalam bab jumlah terbagi kepada dua jumlah. Okey? Jumlah. Terbagi kepada dua. Satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Kita ambil satu-satu dulu Dalam Nahwu Fatih dia kata jumlah ismiyah dulu. Apa dia? Zaidun ya'kulu. Nampak? Zaidun ya'kulu. Okey? Zaidun ya'kulu. Wa huwa syab'anun. Wa huwa syab'anun. Wa huwa syab'anu. Sebab apa tak boleh syab'anun? Sebab dia sifat. Ada alif nun, sifat tak boleh tanwin. Syab'anu dia sifat Zaidun ya'kulu. Ini macam biasalah mubtada' lah sebab awal ayat je nama orang ya'kulu. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari' campur dengan fa'il. Fa'il apa? Dhamir huwa. Kembali kepada Zaid. Jadi fi'il fa'il jadilah dia jadi apa? Jadilah khabar kepada mubtada'. Jelas Jadi apa? Jadi khabar kepada mubtada'. Sekarang ni ini dah topik perbincangan kita pada tengah hari yang mulia ini mengenai dengan wa huwa syab'anu. Nampak tak huwa? Nampak tak ini adalah jumlah ismiyah? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Sebab apa dipanggil sebagai jumlah ismiyah? Sebab huwa ini adalah mubtada'. Mubtada'. Syab'anu jadi khabar. Waw ini apa? Waw ini pengikat. Pengikat rabit. Pengikat dia jadi hal. Dia mesti kena ada hal. Dia mesti kena ada waw jadi hal. Zaid makan hal. Terjemah dia hal. Terjemah bahasa baku lah hal. Keadaan dia ni Zaid ni syab'anu lapar. Syab'an makna apa? Syab'an makna kenyang. Zaid makan hal keadaan dia kenyang. Syab'an. Syab'an makna kenyang, bukan lapar. Okey. Jadi Zaid dia makan hal keadaan Zaid itu adalah kenyang. Nampak tak? Jelas Ini
jadi mubtada, jadi khabar. Mesti diletakkan huwa sebagai hal, pengikat dia. Zaid makan, hal keadaan dia kenyang. Dalam bahasa moden tak boleh terjemah hal lah, terjemah Zaid makan ketika mana dia kenyang. Ketika dia kenyang pun dia makan. Okey. Jelas Dalam Quran pun ada je. Selalu diletakkan dhamir lah. Macam sini huwa diletakkan dhamir selalunya. Letakkan dhamir jadi mubtada. Apa contoh dia? Contoh dia. Boleh tak bagi ayat Quran satu contoh? Juzuk yang kedua 9 lai surah Al-Baqarah tadi. Juzuk yang kedua 9 lai surah Al-Baqarah yang kita bincangkan tadi. Ayat yang ke-243 surah Al-Baqarah. Muka surat yang sama dengan tadi . Apa dia kata? Quran kata apa? Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Nampak? Alam tara ilal ladzi nakharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Okey. Tidakkah kamu melihat kepada orang, alladhi orang, kharaju yang mereka keluar, min diyarihim daripada rumah mereka. Okey. Kemudian hal keadaan mereka ni ribuan orang. Hum, mereka ni adalah uluf, ribuan. Okey. Waw ni waw apa? Waw haliyah. Hal keadaan. Hum adalah mubtada. Ulufun adalah khabar. Selalunya diikat domir dengan waw. Waw ni dipanggil waw hal. Macam tadilah Dalam surah Yusuf apa? Dalam surah Yusuf, wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Macam mana? Qalu la in akalahu dhi'bu. Qalu la in akalahu dhi'bu. Mereka kata apa? Sekiranya serigala makannya Nabi Yusuf, wa nahnu usbah, kami ni satu jemaah yang kuat, yang ramai. Okey. Hal keadaan kami. Nampak? La in akalahu dhi'ba. La in akalahu dhi'ba. Okey. Lepas tu dia kata apa? Quran kata wa nahnu usbatun. Nampak tak? Wa nahnu usbatun. Waw ini dipanggil sebagai waw apa? Waw dipanggil sebagai waw hal. Ini dipanggil sebagai haliyah, waw haliyah wa rabit. Ini adalah dhamir mubtada. Mubtada ini adalah sebagai khabar. Okey. Nampak Dalam Quran banyak. Kita tengok dalam surah Yusuf. 7 lai satu muka Surah Yusuf juzuk ke-12, juzuk 12, 7 lai satu muka. Kita lihat. Okey, ayat ke-8 dia kata apa tau? Bukan ayat ke-8 ni. Ayat ke-14. Sesungguhnya mereka kata, jika dia dimakan serigala, Nabi Yusuf ni jika dia dimakan serigala, sedangkan kami ni satu kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Okey, jadi maknanya macam manalah Yusuf boleh makan dengan serigala. Kami ni adik-beradik Nabi Yusuf ni adik-beradik yang kuat. Hal keadaan wa nahnu usbatun. Usbah tu jamaah. Okey? Nahnu kami. Waw tu waw hal. Maknanya waw tu terjemah bahasa Melayu ketika lah. Macam mana Yusuf boleh makan dengan serigala? Dimakan serigala
ketika mana kami ni adalah orang yang kuat, yang gagah. Kami boleh halau segala tu. Okey. Nampak Itulah serba sedikit mengenai dengan waw, jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Okey? Lagi apa lagi kita nak bincangkan di sini? Kita nak bincangkan jumlah fi'liyah pula. Jumlah fi'liyah. Dalam surah Abasa wa Tawalla. Wa amma man ja'aka yas'a. Okey, ni kita dah bincang dah. Jumlah ismiyah dah selesai ni. Ni semua jumlah ismiyah lah. Sekarang kita nak bincang tentang jumlah fi'liyah. Okey. Kita nak bincangkan tentang apa? Tentang jumlah fi'liyah. Ni jumlah fi'liyah ni kita nak bincangkan sekarang ni. Apa dia tu? Wa amma man ja'aka yas'a. Nampak? Wa amma, adapun wa amma man, orang yang datang kepada kamu. Ja'aka, orang yang datang kepada kamu, yas'a jadi hal. Datang hal keadaan macam mana tu? Berjalan, yas'a. Okey. Jadi yas'a ini dia jadi apa? Jadi hal. Kemudian dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fa'il dia adalah huwa. Kembali kepada siapa huwa ni? Kembali kepada man. Nampak? Kembali kepada man. Jadi fi'il campur dengan fa'il. Fi'il campur dengan fa'il jadi hal. Fi mahalli nasbin lah, pada tempat nasab. Jadi maksudnya, adapun orang datang kepada kamu hal keadaan berjalan, hal keadaan yas'a. Okey. Surah Abasa wa Tawalla juzuk 30, boleh tengok. Surah Yusuf pun ada juga, surah Yusuf. Apa surah Yusuf? Ayat yang ke-16. Okey. Ayat yang ke-16 apa dia? Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Boleh? Waja'u abahum Isya'an yabkun. Yabkuna. Yabkun ni adalah jadi hal. Okey. Kita lihat terjemah dalam apa? Dalam surah Yusuf, kita lihat terjemah dia. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Tak ada apa-apa Kita lihat dalam surah Yusuf. Juzuk 12 8 lai, lebih kurang 8 lai. Juzuk 12. Waja'u ayat ke-16 ni. Bukan 12, 16 Waja'u abahum. Mereka datang kepada ayah mereka, Nabi Yaqub, pada waktu Isya'an, pada waktu petang. Hal keadaan mereka menangis. Yabkuna. Hal keadaan mereka menangis. Okey. Sekarang ini menjadi persoalan. Sebab apa tak letak yabkina? Sebab dia yanun hal. Dia hal, yanun. Yanun. Baris atas. Sepatutnya apa? Yabkina. Hal keadaan. Hal keadaan
mereka menangis. Mereka datang, adik-beradik Nabi Yusuf datang kepada ayah mereka, Nabi Yaqub, pada waktu petang, hal keadaan mereka yabkin, menangis. Yabkuna, Al-Quran kata ni jadi hal. Sebab apa dia fi mahal li nasbin? Sebab apa? Yabkuna ni fi'il mudhari'. Baka, yabki, yabkiyani, yabkuna. Okey, dia tak boleh yabkina. Ini bukan isim. Ini fi'il. Fi'il tak boleh yabkina, yabkuna lah. Sebab dia bukan isim, yabkina, dia fi'il. Jadi di sini fi'il. Fi'il apa tu? Di sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Mana fa'il dia? Fa'il. Fa'il dia dhamir hum ni. Hum. Hum ni. U ni hum. Okey. Fi'il campur fa'il jadilah dia hal. Hal keadaan mereka takut. Nampak tak? Jelas Cukuplah contoh-contoh pada Quran yang cukup banyak kita bagi pada hari ini. Okey. Kemudian kita lihat contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya apa? Mufrad dah habis, jumlah dah habis. Sekarang ni syibhul jumlah. Syibhul jumlah tak sentuh lagi Kita lihat syibhul jumlah. Ini bab syibhul jumlah yang terakhir lah. Ya. Apa dia syibhul jumlah? Antara jar majrur dan juga zaraf dengan mudhafun ilaih. Okey. Apa dia contoh dia tu? Kita nak tahu contoh. Boleh tak bagi kepada kita contoh-contoh dia? Apa dia? Siapa yang tahu contoh dia? Banyak Boleh share kita contoh-contoh? Siapa yang ada contoh-contoh? Kita lihat. Contoh dia sebenarnya banyak. Apa dia? Contoh dia. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Nampak? Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Okey, ini kisah juzuk yang ke berapa ni Juzuk yang ke-20 ni. 7 lah juzuk ke-20. Kita lihat surah Qasas ni sebelum surah Al-Ankabut. Kisah tentang Qarun ke apa ni Fa kharaja ayat ke-79 suratul Qasas. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahan. Dengan kemegahannya. Okey. Nampak tak? Fa kharaja. Sekarang ni kita nak bincang fi ni huruf jar. Ini adalah majrur fi zinati, majrur. Jumlah jar majrur menjadi hal. Hal kepada siapa? Siapa sahibul hal? Ini dia dhamir huwa dalam ni. Huwa ni kembali kepada siapa? Kepada Qarun. Okey. Maknanya Qarun keluar kepada kaumnya dalam kemegahannya, maksudnya hal keadaan dia rasa diri dia megah, hebat. Okey, jelas ini jumlah ni. Ini dipanggil syibih jumlah, syibhul jumlah. Ini
fi zinati ini adalah syibhul jumlah, hal. Okey, jelas. Jar majrur jadi hal fi mahalli nasbin. Lagi contoh, khuliqal insanu min 'alaq. Dalam surah apa nama? Khuliqa, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khuliqal insan. Okey. Khuliqa, diciptakan al-insan, diciptakan manusia. Dah habis dah. Cukup. Dah jelas. Sempurna. Tapi tambah lagi min alaq. Ini jadi hal. Min alaq. Min alaqin. Min alaq. Okey. Ini jar. Ini majrur. Jumlah jar dan juga majrur campurkan dia, gabung, combinekan dia, jadilah dia fi mahalli nasbin. Pada tempat nasab jadilah hal. Hal tempat nasab tak boleh marfu', hal. Hal keadaan daripada alaq. Seketul darah. Alaq. Khuliqal insanu min alaq. Nampak jumlah ini? Inilah jadi hal. Jelas? Banyak lagi dalam Quran. Banyak lagi dalam Quran. Awalam yarau ila at-tayri. Ini semua jar majrur. Ini semua adalah jar majrur. Kita lihat pula contoh. Zaraf ni syibul jumlah ada dua, jar majrur. Kalau kita tengok zaraf dan juga mudhafun ilaih. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin. Nampak? Wa yaqbid. Okey? Nampak Awalam yarau, tidakkah kamu melihat ila tayri, kepada burung? Okey, ayat ni dah lengkap. Ini semua dah lengkap. Cukup. Tidakkah kamu melihat, awalam yarau, tidakkah kamu melihat ila tayri, kepada burung? Cukup. Lengkap. Fauqa, nampak tak fauqa ni? Fauqa adalah syibhul jumlah. Fauqa. Mana atas? Tidakkah melihat kepada burung, di atas mereka ada saffatin wa yaqbid. Okey. Jadi nampak fauqahum. Fauqa adalah zaraf, hum mudhafun ilaih. Jadi ini hal keadaan di atas mereka. Atas mereka siapa? Atas manusia lah mereka. Kalau letak kita tengok dalam suratul Mulk, juzuk 29 kita tengok terjemahan dia, juzuk 29. Suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ke-19. Apa dia? Tidakkah mereka memerhatikan, melihat kepada burung-burung yang mereka merhati kepada burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Jadi saffatin ni makna kembangkan sayap, wa yaqbid tutup sayap, fauqahum siapa? Di atas mereka, di atas manusia. Atas kita lah, kita lihat burung. Kejap kepak, sekejap tutup, kejap kepak, tutup. Jadi di sini jumlah ini zaraf ni, fauqa ni atas, zaraf. Zaraf apa nama? Zaraf makanan, tempat, atas. Hum jadi mudhafun ilaih, hum. Okey. Jadi jumlah ini zaraf dengan mudhafun ilaih, jumlah dua ni kita panggil apa? Syibhul jumlah lah, kita panggil syibhul jumlah antara zaraf dan juga campur, combinekan dengan mudhafun ilaih, jadilah fi mahallin nasbin, jadi hal. Nampak? Tidakkah mereka melihat kepada burung yang kepak sebab tutup, hal keadaan di atas mereka. Burung ni hal keadaan di atas mereka. Ini jadi hal. Nampak? Ini dah dipanggil syibhul jumlah. Tapi kita dalam bahasa terjemah Quran pun kita tak terjemah hal pun. Cuma dari segi sudut pandangan nahunya, dari kacamata nahunya begitulah hal. Tapi terjemah biasa je. Okey. Cuma kita nak bagi tahu yang terakhir pada tengah hari yang mulia ni, hal ni tak semestinya satu. Kadang-kadang hal ni boleh lebih daripada satu. Dalam Quran pun ada. Kita ambil contoh Quran lagi .
yang terakhirlah untuk tengah hari ni. Kita dah bincang hal, ada 3 Satu mufrad, satu lagi adalah jumlah. Jumlah pula ada 2, jumlah ismiyah fi'aliyah, kemudian syibhul jumlah juga ada 2. Zarah mudhaf ilaih juga jar majrur. Okey, jelas. Sekarang ni kadang-kadang boleh berkumpul hal tu 2. Contohnya dalam Quran, fakuluhu hani'an mari'an. Nampak? Ini hal. Ini bukan ataf maktuf, tak ada waw. Jadi di sini pun hal. Kita panggil ni hal yang pertama, ini hal yang kedua. Nampak? Apa dia? Fakuluhu, kamu makanlah. Makanlah. Ni fi'il madhi, fi'il amar. Fakulu, kamu makanlah. Fa'il dia dhamir apa? Dhamir antum. Sebab apa antum bukan anta? Sebab waw ni, nampak waw. Antum lah fa'il. Dah ayat dah lengkap. Hani'an, hal keadaan sedap, lazat. Okey. Hani'an mari'an. Hal pertama, hal kedua. Jadi hal ni boleh lebih daripada 1, 2, boleh 3 pun boleh. Kalau kita nak buat. Setakat itu je lah untuk tengah hari yang mulia ni. Kalau ada apa-apa persoalan, tinggalkan di ruangan komen. Kalau tak ada apa-apa, cukuplah. Setakat hari ini pengajian hal kita moga-moga bermanfaat dalam kita memahami bahasa Arab dan juga dalam kita tengok menterjemahkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey? Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu